Bismillahirrahmanirrahim korang. Apa khabar? Okey, moga korang sihat-sihat selalu. Okey, untuk kali ini admin Cik Z. Admin Cik Z agak apa orang kata keputihan hari ni. Okey. Kita akan sambung sesi kita. Sebelum tu admin Cik Z nak sapu. Okey. Kita sapu. Bidara aura aromaterapi ini untuk melembabkan bibir kita sama ada di waktu siang dan malam agar bibir kita sehat selalu. Dan kandungan bidara ini membantu untuk melegakan luka-luka sekiranya ada rekahan pada bibir. Okey, sekiranya ada kelekahan, anda nampak tak? Okey, nampak tak? Yang dikatakan kita ni bibir agak meregah, luka kan akibat penggunaan bibir kita akibat luka-luka lah, ataupun penggunaan pelbagai jenis lipstick ke, kita selalu mentukar pelbagai jenis lipstick ke. Boleh ikhtiar dulu dengan bidara aura aromaterapi ni seperti admin Cezi gunakan sapu dan sapu sedikit sahaja, takut perlu kata sedikit tuluk panas sebab teksturnya agak panas sedikit lah. Okey, sapu sedikit di sini. Okey. Admin Cik Z kali ini insya-Allah akan sambung sesi kita untuk membaca. Jom kita membaca. Membaca apa korang? Okey, kali ini kita membaca. Jom kita membaca. Okey. Buku ini. Buku ini. Okey, agak nampak aurat admin Cik Z di sini. Nanti kita klipkan dengan kita ubah. Okey, agak berstyle sedikit kan admin Cik Z dengan tudung ni. Maklumlah tudung ni memang macam-macam style boleh. Okey, admin Cik Z klipkan di sini. Agak tak sesuai dengan perlu kata pin tersebut, tapi kita cari lagi. Supaya senang. Ini sesuai sedikit. Okey, admin Cik Z suka ni berstyle sebab tudung kita kan macam-macam sekarang, dan style dan gaya fashion sekarang ikut gaya seorang-seorang tu lah nak gunakan, sama ada sanggup ke untuk gunakan perlu kata fashion yang diberikan. Okey, agak di sini untuk kita apa orang kata tutup sedikit. Tutup sedikit. Risau pula admin Cik Z dengan aurat admin Cik Z ni. Sebab admin Cik Z ni jenis menjaga aurat sedikit lah. Okey, sedikit apa orang kata wanita muslimah. Okey, memang wanita muslimah yang sangat ingin menjaga apa orang kata kepribadian sebagai wanita muslimah. InsyaAllah doakan admin Cik Z tau. Okey, supaya istiqamah dan konsisten dalam apa orang kata membaiki diri, insyaAllah. Okey, untuk kali ini jom kita membaca. Nampak tak? Setiap kali sesi rakaman pasti kita akan mula dengan tengok apa? Penanda unik buku admin Cik Z. Ni dia. Okey, inilah dia. Penanda buku. Okey, kita buka. Kita rupanya akan bermula kali ini pada muka surat berapa korang? Nampak tak? Mana kamera ni? Ni. Okey, nampak tak? 112. Okey, kita mulakan. Jom membacanya. Khalifah, khalifah mempunyai kuasa penuh melantik atau menghentikan para pegawainya. Fungsi dan tugas lain sebagai khalifah yang pernah diamalkan pada masa pemerintahan Abbasiyah, Abbasiyah tetap dipertahankan. Ini termasuk gelaran kepada para khalifah Fatimiyah seperti Al-Mu'iz Dinillah, Al-Aziz Billah, Al-Hakim bin Amrullah dan sebagainya. Kemajuan pentadbiran dan pemerintahan Fatimiyah. Walaupun urusan pentadbiran negara yang diamalkan oleh dinasti Fatimiyah meneruskan kesinambungan daripada kerajaan Bani Abbasiyah, namun dalam beberapa perkembangan yang lain ia mempunyai cara tersendiri. Cara tersendiri. Contohnya dalam melantik para menteri untuk jabatan-jabatan tertentu. Dinasti Fatimiyah membahagi kementerian dalam kerajaan menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok tentera yang terdiri daripada 3 jabatan.
Yang pertama, pegawai tentera dan pengawal khalifah. Kedua, petugas keamanan umum mengawal rakyat. Ketiga, regimen. Okey, kedua, kelompok awam yang terdiri daripada satu, qadi iaitu hakim dan pengurus pencetakan wang. Kedua, ketua dakwah yang memimpin pengajian. Ketiga, inspektor paksa. Okey, inspektor pasar iaitu pengawas pasar, jalan, timbangan dan takaran. Okey, keempat, bendahari negara menguruskan Baitul Mal. Kelima, ketua urus istana. Keenam, petugas pembaca Al-Quran. Ketujuh, setiausaha jabatan. Okey, kita teruskan ke muka surat ini. Okey, selain pejabat pusat, setiap daerah memiliki pejabat gubernur yang dilantik oleh khalifah untuk mengolah daerah masing-masing. Penyebaran fahaman Syiah. Okey, ketika Khalifah Al-Mu'izz berhasil menguasai Mesir, berkembang 4 mazhab iaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Sedangkan Al-Mu'izz sendiri menganut mazhab Syiah. Dalam menangani hal ini, Al-Mu'izz melantik hakim dari kalangan Sunni dan Syiah. Akan tetapi jawatan-jawatan penting diserahkan kepada ulama Syiah, sedangkan orang Sunni hanya menjadi pegawai rendah dan kurang penting serta tidak mempunyai kuasa membuat keputusan. Pada tahun 973 Masihi, semua jawatan dalam bidang politik, agama dan ketenteraan dipegang oleh orang Syiah. Hal ini menyebabkan ada orang Sunni yang beralih menjadi Syiah kerana ingin kenaikan pangkat. Di sisi lain, Al-Mu'izz membina toleransi beragama dan penganut agama lain seperti Kristian dilayan dengan baik dan ada di antara mereka yang dilantik menjadi pegawai dalam istana khalifah. Dinasti Fatimiyah semakin meluas dan berkembang sampai ke Palestin. Propaganda Syiah Ismailiyah semakin tersebar luas melalui sebuah gerakan ejen rahsia sehingga ia berkembang ke negara-negara Nusantara termasuk Malaysia dan Thailand. Di Thailand semasa kerajaan Autia. Autia ada perkataan baru di sini. Di sini. Autia. Ketua agama yang bergelar Syekhul Islam dilantik. Ketua agama pertama hingga ke-13 adalah mereka yang berfahaman Syiah. Ketua agama ke-14 pada zaman Raja Adnan Mohidul barulah dilantik tokoh mazhab ahli sunnah bernama Haji Mustafa Syamsuddin dan seterusnya hingga kini. Okey, dan seterusnya. Okey, nampak tak? Agak cantik kan? Itulah admin Cik Z katakan. Buku ni dengan kualiti kertas dan kualiti gambarnya sangat berkualiti. Patutlah harga dengan belakang buku ni kan. Belakang buku harga untuk Semenanjung Malaysia 45, lip 90 sen, Sabah Sarawak 47, 90 sen. Dan apa orang kata, nilai tersebut hanya satu nilai tapi apa orang kata ilmu yang diberikan oleh penulis ni memberi buka mata kita untuk membacanya lebih lanjut sebenarnya. Siapa yang bersemangat Admin Cik Z menjadi pembaca setia untuk buku? Okey, jom tetap terus bersama kita tahu. Jom kita sambung. Perkembangan ilmu pengetahuan. Dinasti Fatimiyah memberi perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Contohnya mereka membina Masjid Al-Azhar, Al-Azhar yang akhirnya menjadi Universiti Al-Azhar. Dengan adanya pusat pendidikan tinggi tersebut, dijalankan kegiatan-kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia menjadi salah satu perguruan Islam tertua yang dibanggakan oleh ulama Sunni. Pada zaman Khalifah Al-Hakim, beliau mendirikan Dar Al-Hikmah, sebuah perguruan Islam yang sejajar dengan institusi pendidikan di Cordoba dan Baghdad. Antara para ilmuwan yang muncul pada waktu itu adalah A. Muhammad Al-Timimi, pakar fizik dan perubatan. B. Al-Kindi, pakar sejarah dan falsafah. C. Al-Nu'man, pakar perundangan. D. Ali bin Yunus, pakar astronomi. E. Ali Al-Hasan bin Al-Khaytami, iaitu pakar fizik dan optik.
Di samping itu, kemajuan pembinaan dan sistem reka bangunan sungguh luar biasa. Banyak bangunan dibina berupa masjid, universiti, hospital dan rumah penginapan. Jalan-jalan utama dibina dan dilengkapi dengan lampu. Dalam bidang ketenteraan pula dihasilkan peralatan perang yang dicanggih dan kapal. Ini adalah juga orang kata perkembangan yang baru, iaitu Syiria. Syiria. Ini adalah stem. Stem Al-Kindi. Ingat tak zaman kalau tak silap Edmund Chayzy pernah lalui zaman stem ni. Zaman stem ni perlu kata harga stem ni 10. Kadang-kadang ada 10 sen, 20 sen. Sampai sekarang rasanya masih ada stem yang pengumpul stem kan. Siapa yang pengumpul stem ni perlu kata sangat bernilai sehingga kini, dan nilainya perlu kata makin bertambah mengikut zaman. Sebab ada stem yang tak diterbitkan lagi dan ada stem perlu kata masih diterbitkan sampai sekarang. Edmund Chayzy sangat mengikuti zaman tersebut. Lupalah pada tahun berapa, tapi memang Edmund Chayzy ni sempatlah pada zaman nilai viralnya, kalau bahasa kita sekarang, ataupun popularnya, famousnya, stem pada waktu ketika itu. Pengumpul stem pada zaman ketika itu memang banyak tau. Sampai sekarang pun asalnya masih banyak. Mungkin sekarang mungkin agak kurang. Mungkin Edmund Chayzy tak mengikuti sangat, tapi kalau dulu senang. Setiap tempat pasti ada tanya, korang ada kumpul stem tak? Korang ada kumpul stem tak? Sambil bercerita, sempat juga kita sambil membaca. Jom. Puncak kejayaan dinasti Fatimiyah. Sepanjang kekuasaan Khalifah Abu Mansur Nizar Al-Aziz, iaitu pada tahun 975 hingga 996. Kerajaan Fatimiyah yang berpusat di Mesir berada dalam keadaan, ini adalah gambarannya. Pintu masuk ke Universiti Al-Azhar Mesir. Ini adalah kita tunjuk. Harap jelas. Agak cantik kan universitinya. Dalam keadaan makmur dan damai. Abu Mansur ialah Khalifah Fatimiyah yang kelima dan Khalifah pertama yang memulakan pemerintahan dinasti tersebut di Mesir. Sebelum ini pusat pemerintahan ialah Tunisia. Di bawah kekuasaannya, dinasti Fatimiyah mencapai puncak kejayaan. Nama Khalifah Abu Mansur atau Al-Aziz selalu disebutkan dalam khutbah-khutbah Jumaat, dalam wilayah kekuasaannya yang terbentang dari Atlantik hingga ke Laut Merah. Namanya terkenal sehingga ke Yaman, Makkah dan Damsyik. Di bawah kekuasaannya, kekhalifahan Mesir tidak hanya menjadi pencabar bagi kekhalifahan di Baghdad, tetapi boleh dikatakan ia menjadi telah mengenelamkan penguasa Baghdad. Beliau berhasil menempatkan kekhalifahan Fatimiyah sebagai daulah Islam terbesar di kawasan Mediterranean Timur. Di antara para khalifah Fatimiyah, Khalifah Aziz adalah khalifah yang paling bijaksana dan murah hati. Beliau tinggal di kota Kairah yang mewah, dikelilingi beberapa masjid, istana dan jabatan dan terusan. Beliau bertoleransi kepada kaum Kristian. Sikap dan perilakunya cenderung dipengaruhi oleh wazirnya yang beragama Kristian, iaitu Isa ibnu Nasir, dan isterinya yang berasal dari Rusia. Anak lakinya iaitu Al-Hakim ialah pewarisnya. Zaman kemunduran dan keruntuhan Daulah Fatimiyah. Gejala-gejala yang menunjukkan kemunduran destinasi Fatimiyah telah terlihat sejak penghujung pemerintahan Khalifah Al-Aziz. Namun ia baru kelihatan dengan jelas sewaktu pemerintahan Al-Muntasir. Keadaan gawat terus berlanjutan hingga berakhirnya kekuasaan dinasti Fatimiyah pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hadid pada 567 Hijrah atau 1171 Masihi.
Adapun faktor yang menyebabkan kemunduran dan runtuhnya Daulah Fatimiyah dapat dirumuskan kepada faktor dalaman dan luaran. Faktor dalamannya yang paling jelas ialah lemahnya kekuasaan pemerintah. Sesetengah para khalifah tidak lagi memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti yang ditunjukkan para khalifah terdahulu. Kehidupan para khalifah yang bermewah-mewah juga merupakan penyebab utama hilangnya semangat untuk melakukan perluasan kuasa dan meningkatkan kemajuan dalam negara. Keadaan itu dilihat oleh para gubernur sebagai suatu kesempatan untuk bangkit dan memutuskan hubungan dengan kerajaan pusat, seterusnya membentuk kerajaan sendiri. Selain itu, para khalifah kurang cekap memerintah sehingga roda pemerintahan tidak berjalan secara efektif. Okey, ketidakbersanan ini disebabkan ada khalifah yang dilantik masih muda dan tidak berpengalaman. Mereka ibarat boneka di tangan para wazir yang dominan dalam mengatur pemerintahan. Okey. Dan ini adalah muka surat seterusnya. Fenomena ini muncul menjelang kematian Khalifah Al-Aziz. Setelah beliau meninggal dunia, Al-Aziz digantikan oleh puteranya Abu Mansur Al-Hakim. Puteranya ini baru berusia 11 tahun suatu ditabalkan. Kelancaran dalam urusan pemerintahannya banyak bergantung kepada keputusan gubernur yang bernama Barjawan. Namun akhirnya Barjawan dihukum oleh Khalifah Al-Hakim kerana cuai dan salah guna kuasa. Okey. Bukti lain, ketidakkecekapan khalifah adalah munculnya penentangan di pihak orang Kristian terhadap penguasa. Penentangan ini muncul disebabkan orang Kristian tidak senang dengan perubahan dasar Khalifah Al-Hakim yang dianggap menghapuskan hak-hak mereka sebagai warga negara. Perubahan dasar tersebut mengandungi 3 alternatif yang berat bagi orang Kristian. Ia seolah-olah memaksa mereka memeluk Islam. Tetapi jika tidak, mereka terpaksa meninggalkan tanah air atau memakai kalung salib. Setelah Al-Hakim meninggal dunia, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Abu Hashim Ali sebagai khalifah ketujuh. Gelarannya ialah Al-Zahir. Suatu penabalan Khalifah Al-Zahir, ia berusia 16 tahun. Dengan itu, hal urusan pemerintahan berada di tangan ibu saudaranya Siti Al-Mulk. Okey, selepas ibu saudaranya meninggal dunia, Al-Zahir menjadi raja boneka di tangan para wazir. Mereka memutuskan segala urusan dan menggunakan mohon khalifah. Okey, segala risiko yang dilakukan oleh para wazir ditanggung oleh khalifah. Sedangkan khalifah tidak tahu dan tidak dimaklumkan oleh para wazir. Penabalan khalifah dalam usia muda terus berlanjutan sehingga akhir pemerintahan Daulah Fatimiyah. Khalifah ke-13 yang bernama Al-Faiz ditabarkan sewaktu remaja dan meninggal dunia sebelum berusia dewasa. Sementara itu, khalifah terakhir bernama Al-Adid 1160 hingga 1171 Masihi ditabarkan ketika berusia 9 tahun. Keadaan di atas diburukkan lagi oleh peristiwa alam. Berlaku wabak penyakit dan kemarau panjang sehingga Sungai Nil menjadi kering dan menyebabkan perang saudara. Okey, di sini ada lagi kata sambungannya. Setelah khalifah ke-8 iaitu Abu Tamim Ma'ad Al-Mutashir meninggal dunia, beliau digantikan oleh anaknya Al-Mustali. Okey, akan tetapi Niza iaitu anak Abu Al-Mutashir yang tertua melarikan diri ke Iskandariah dan mengisytiharkan dirinya sebagai khalifah. Oleh sebab itu, kerajaan Fatimiyah terpecah menjadi 2. Faktor seterusnya yang menyebabkan kehancuran Daulah Fatimiyah adalah persaingan merebut jawatan di kalangan para wazir. Sewaktu Al-Adid menjadi khalifah terakhir, terjadi persaingan antara Abu Suja, Syarwar dan Dargam untuk merebutkan jawatan wazir yang akhirnya dimenangi oleh Dargam. Akibat sakit hati, Sarwar meminta bantuan Nur Al-Adin Al-Zanki untuk memulihkan kekuasaannya di Mesir. Sekiranya dia berjaya, Syarwar berjanji untuk menyerahkan sepertiga hasil negara kepadanya. Okey, kita akan berhenti di muka surat kali ini pada 119 tau. Kita habiskan, jom. Kita habiskan. Tawaran ini diterima oleh
Nur al-Adin. Lalu dia mengutus pasukan di bawah pimpinan Syirkuh dan anak saudaranya Salihuddin al-Ayyubi atau lebih dikenali sebagai Salihuddin al-Ayyubi. Pasukan ini berjaya mengalahkan Dargham sehingga Syarwal kembali menjadi wazir dan memenuhi janjinya kepada Nur al-Adin. Nur al-Din. Okey, tadi Al-Adin pula. Nur al-Din. Kemelut perebutan kekuasaan wazir ini ialah permulaan munculnya kekuasaan asing yang akhirnya merebut kekuasaan dari tangan Daulah Fatimiyah dan membentuk dinasti baru bernama Ayyubiyah. Okey. Ini adalah ilustrasi perang saudara dan kegawatan dinasti Fatimiyah ketika itu. Okey, ini adalah gambarannya. Faktor yang membawa peralihan kuasa kerajaan Fatimiyah daripada Syiah kepada ahli sunnah wal jamaah. Kemelut perebutan kuasa seperti yang dijelaskan di atas masih berterusan. Tidak lama selepas Syarwal menjadi wazir, beliau bangkit menentang Syirkuh yang semakin lama semakin berpengaruh di istana dan dianggap sebagai saingannya. Untuk menguatkan pasukannya, Syarwal meminta bantuan tentera Kristian dan menawarkan janji seperti yang dilakukannya dahulu kepada Nur al-Adin. Al-Din. Al-Adin. Okey, tapi kita janganlah tersebut salah. Okey, maafkanlah. Okey. Ini adalah salah satu nama baru, tokoh baru yang kita baca melalui buku ini. Buku yang merupakan peringkat-peringkat zaman yang dibayangkan oleh Nabi SAW telah dan sedang terjadi. Okey, tertulis di atas ni tau. Jadi kita akan sambung di sini. Jadi kita ambil penanda buku kita yang agak unik ini. Okey, kita buat di sini. Okey, tanda di sini. Kita tanda di sini. Tanda kita akan sambung pembacaan kita di live yang akan datang. Nantikan. Okey. Nampak tak? Bibi Admin Cezi, ini adalah cara kita merawat. Okey, kita dah cuci bersih muka kita kan, kita rawatlah. Okey, dengan bidara. Okey, dan ada juga selain tu bidara aromaterapi, juga ada mandiannya tersendiri. Amal je konsisten 2 botol, konsisten 2 item ni, insya-Allah apa jua gangguan anda hadapi sembuh dengan serta-merta kerana izin Allah SWT apabila korang konsisten. Sebab banyak dah yang pengguna kita sembuh, banyak yang pengguna kita dah konsisten. Memang tindak balas agak kuat dan memang melegakan gangguan anda. Okey, jom cuba dengan tim Rohana Pati Enterprise ini. Apa-apa persoalan, tinggalkan komen anda di bawah. Jumpa lagi korang. Assalamualaikum.